gentlemen, it's Amirul Syakir. What up AS gang, is your abang, is your YouTuber, is your Amirul Syakir. Welcome to Koroni Fam punya content. Koroni Fam ni jika ada saya, adalah Masya, Kek Nan dan juga Rahim. Itu semua konten-konten Koroni. Okay. Kenapa lama sangat video ni baru nak keluar? Telah sekian lama, dekat setahun. Sebenarnya sebab masa tengah busy buat bermacam-macam content with this Koroni gang, Koroni Fam kita ni. Masa tu juga tiba-tiba kerja saya dekat hosting live TikTok semakin banyak. Kemudian saya dinaikkan pangkat pula. So ada buat jadual, kena handle host lah, nak kena train lah, apalah. Itu yang lama-lama alamak, dah tak boleh nak go dah kan. Tapi tak apa. Kemudian Rahim dengan Masya pun kita orang kan gaduh ke berpecah. Tidak lah, masing-masing ada masing-masing punya ni. Tuhan Maha Penentu, betul tak? Kita yang plan saja. So yang ini adalah part 2 untuk Q&A. So korang akan tengok soalan korang terpilih tak masa korang tanya dulu. Okay, kita akan teruskan je konten-konten lama sampai yang latest kita orang ada rakam. So kita orang akan sambung dengan korang punya unboxing barang-barang yang korang hantar pada kita orang. Kita orang berjalan-jalan. Kemudian kita orang yang dekat Thailand tu semua akan ada dekat channel saya ni. So jangan lupa subscribe. And InsyaAllah malam ni juga mungkin kalau sempat ada video saya dan Kek Nan react lakonan saya dan Kek Nan dekat UXM. UXM yang channel kita orang buat reaction dulu. Kita orang jadi pelakon dah. So kita orang react dekat lakonan kita sendiri. Okay, jom kita tengok video ni dan juga throwback sikit masa part 1 dulu. Okay. Sebenarnya ramai. Tak ramai sangat. Dia ada dalam ramai juga. Since anda banyak bakat, apa je seorang Amirul Syakir tak boleh buat? Memenangi hati anda. Prefer jaga bola atau badminton? Tapi kalau korang nak tahu, saya pro badminton. Saya pro badminton. So, kalau aku smash muka kau, jadi tak smash nanti. Berapa lama kenal dengan Kek Nan? Sayang Kek Nan tak? Kalau sayang cium pipi Kek Nan. Tolong boleh tak? Tolong ambilkan air. Oh, air apa Masya nak? I love you. Abang Rahim dengan Amir BFF dari umur berapa? Actually sebenarnya pernah juga cerita dalam live. Actually sebenarnya tu dah sama dah. Apa bad habit Kek Nan yang selalu Kek Nan buat? Oh my god, I tak pandai nak cover kentut. Bersin kuat kot. Bersin aku bukan macam bersin Hashim tak. Bersin aku macam Tu je. Kena bersin. Tut. Amirul paling suka Kek Nan, Rahim atau Masya? Jawab betul. Sekejap aku berpeluh lah. Mungkin aku tukar baju kot. Benda ni macam normal tapi bagi saya tak normal sebab saya susah betul nak buat. Bukan susah nak buat, benda tu senang je, cuma Lepak dengan family ke lepak dengan kawan? Okay, nice. Actually sebenarnya lagi masalah kau ni. Okay. Kak Masya macam mana nak jadi tekan tadi kita sambung kan. Nur Fatini Soleha 4. Akak Masya, tempat apa yang Akak Masya teringin sangat nak pergi? Tadi kan dah jawab. Soalan tu banyak sangat ni. Oh ya. Saya teringin Nur Amelia bagi jiwa bagi kata untuk terus sukses ke masa hadapan. Kalau kamu beli kereta paling bagus sekalipun, you need a good driver that can drive. Contoh a GTR, you need the right driver to drive it. So right now you ada dalam diri you nak berjalan ke sukses ke apa ke, you need to create yourself first. So kenal diri sendiri, asah dan terus ke hadapan. Okay, lebih sikit kau dengar apa orang nak cakap pasal kau, lebih senang kau ke depan. Kalau kau terlampau dengar sangat apa orang cakap, terlalu berhati-hati, hidup ni takkan ke mana. Boleh dengar cakap orang, boleh minta opinion, but only very very few people in this world that you really trust. And then mestilah orang tu faham engkau, tahu kelebihan dan kekurangan kau. Bukan dia nak cakap apa dia nak cakap, atau dia nak dengar apa dia nak dengar saja, sekadar-kadar nak reply. Keep on improving. Be the butterfly that you need to be, okay? Or else you're gonna be just ulat bulu yang always struggle inside their life, okay? Need to be that butterfly.
Dulu Rahim sekolah dekat mana? Okey, semasa saya sekolah rendah, saya sekolah dekat SK Kiramas. Jadi saya rasa junior-junior saya semua tahu kat sini kan. So, ada tak kat sini junior saya? Cuba korang komen kejap. Masa saya sekolah menengah rendah, saya sekolah dekat SMA Al-Hairiah dekat Temerloh, Pahang. Yang mana tahu-tahulah. Form 4 saya pindah, saya masuk dekat SMK Kiramas, which is sebelah-sebelah sekolah rendah saya sahaja. Uniqlo or H&M? Prefer Uniqlo lah sebab tak lah saya suka dengan dia punya Korean style dia macam tak tahulah. Dulu kan rambut saya kan macam ala-ala Korea. Macam tu ala-ala nak jadi Korea kan. Lah jadi haram. Kuning-kuning. Kenan suka tidur dengan adik-beradik atau tidur sorang-sorang? Tidur sorang-sorang. Aku suka rumah ramai-ramai, tapi kalau nak tidur tu better aku seorang je lah kat situ. Sebab adik-beradik aku suka ngigau. Sangat-sangat teruk. Betul, adik-adik aku suka ngigau. Nani teruk, dia ngigau sampai walking. Kalau Rahim dia tidur, ngigau gak dia tu. Tapi tak boleh kau dia ngigau je. Balik Leo je lah bau. Iya, itu Rahim lagi teruk Rahim memang tak payah cerita lah. Oh. Okay. Kahwin nanti target nak berapa orang nak jawab? Okay. Kau pasal ni? Gatal sangat ni. Berapa orang Kira juga. Muat tak? 1, 2. Bodoh lah. Sekejap. Perut saya ni muat tu berapa orang agak-agak? Makanan saja. Okey, ni perut saya. Perut saya kan. Makanan. Dah cukup dah. Anak aku dah duduk kat mana? InsyaAllah 2 cukup kot. Ni Syomel tambah dia kembar-kembar kan. Sebab tu saya kembar. So saya harap sangat insyaAllah kan. Kalau rezeki laki perempuan pula kan. Mantul. Syakir prefer gitar or piano? Wow, that's a good question. Gitar ni sebab aku main, dia reti main. But piano is something like if you're a music arranger kan, composer ke apa ke, perasan tak? Diorang mesti main instrument adalah piano. Okay, so piano to keyboard and all those stuff. Tapi kalau prefer main, nak buat macam mana? Aku tadi main piano, aku tadi main gitar. So jawapan dia gitar. Tapi if I can choose mana aku nak master, I think it's piano. Sometimes I do wish that aku masa kecil-kecil lah ambil kelas piano. Abang Rahim suka Starbucks tak? Alamak. Okay, actually sebenarnya saya tak suka Starbucks. Tapi saya tak bermaksudkan yang macam Starbucks ni tak bagus ataupun produk dia tak sedap ataupun macam minuman dia tak elok. Tak ada. Dekat sini adalah saya cuma cakap daripada keselesaan tekak saya tak berminat dengan air Starbucks sebab yelah kadang-kadang lain orang lain rasa dia. Tapi sebab apa tau? Sebab saya tak suka bila kopi campur dengan krim and then bercampur-campur. Kadang dia ada prep dan macam tu. So saya tak berminat sangat minum ais Starbucks. Tapi kebanyakannya kawan-kawan saya banyak minum. So which is sebenarnya benda tu memang sedap lah. Cuma dekat saya saja saya tak berminat. Okay, Bila nak buat content reaction dengan adik-beradik yang lain? Okay, I biasa buat reaction dengan Umi. Adik-beradik yang lain belum sebab masing-masing macam tak ada masa tau. Macam aku nak shooting waktu ni, dia tak ada. Macam tu. So tak apa, kalau ada masa kita boleh select kan. Paling busy Rahman lah ini. Paling busy Rahman. Oh Rahman, yelah I selalu buat dengan Umi dengan Rahman. Rahman tu masalahnya, kakak dia Hanani tu macam susah nak bawa dia pergi studio. Kenan lebih memilih untuk pakai shawl je sebab tak pernah tengok Kenan pakai bawal. Tunjuk sikit saya pakai bawal. Macam tu. Pernah pakai bawal. Tapi Kenan ni tak suka nak pakai inner kat dalam bawal tu. So dia akan nampak rambut. So malas. Pulau Rawa atau Pulau Maldives? Sebab Rahim cakap Pulau Rawa best, so saya pergi Pulau Maldives. Sebab Rahim healing kat Pulau Rawa tu. Saya tak nak pergi tempat healing dia. Syakir pandai main apa benda lagi selain yoyol? Yoyo dek, typo lah tu kan. Listkan 3. Apa je? Yoyo pandai mainkan perasaan orang. Mainkan jiwa orang. Saya pandai main otak orang. Saya pandai psycho orang. Saya pandai mainkan orang punya law sampai saya boleh saman orang tu tanpa sebab. Oh, saya dulu bukan pandai lah, suka main PC gaming. Itu je. Tak ada main, tak main mobile gaming.
Saya pun tak dapat nak jawab ni. Tapi menarik lah, soalan korang buatkan aku fikir balik apa benda aku suka main. Tak betul lah aku jawab tu. Macam mana Rahim overcome kesedihan Rahim? Alamak. First kali apa yang saya buat adalah saya ni suka dengar lagu yang agak sedih lah, like macam dia punya tune tu like dia macam tu, dia macam tak adalah Tiara. Saya tak suka dengar lagu macam tu tau. Bukan maksud saya tak suka apa, tapi saya jenis orang yang suka dengar lagu like macam sedih. Bukan bermaksud saya tengah sedih, ataupun kadang-kadang kalau perasan saya kat luar, kenapa pasang lagu sedih, tengah sedih. Tak, sebab saya suka dengar lagu-lagu yang macam. And then secondly adalah Rahim berfikir, kenapa aku nak kena sedih? Faham tak? Kenapa aku nak kena sedih tiba-tiba? Mesti ada satu problem. So bila ada problem tu saya berfikir, so dekat situlah macam saya baiki balik apa yang tak kena. Kenapa kau perlu sedih? Apa yang membuatkan kau rasa macam kau terlalu down? And then saya juga jenis orang yang suka bertanya. Saya pergi dekat kawan saya, Amir, contoh Amir. Saya tanya dia, Amir, kalau kau ada masalah problem dengan orang ni kan, apa kau buat tu Amir? Kadang-kadang memang ada keputusan daripada saya like macam aku rasa aku dah betul tapi aku nak tahu lagi apa yang patut aku buat. And then Amir bagi pendapat. So saya ambil pendapat dia, maybe saya akan macam mana orang kata berfikir and then buat ubah lagi macam mana kita boleh mendapatkan satu jawapan tu. Tak semua orang deserve untuk dengar kau punya masalah sebenarnya. Sebab kau tak tahu bila-bila masa orang belakang kau boleh tikam kau macam tu. Orang sekitaran kau boleh tikam kau macam tu saja. Kalau diberi peluang nak travel mana soalan ni? Saya nak pergi Maldives kot, tak tahu kenapa. I tak terfikir sangat pasal luar negara ni. Tapi kalau travel luar negara, Maldives je kot. Hobi Kak Nan, I suka main gitar. Boleh selitkan tak video saya main gitar? Oh gitu. Apa benda Kak Nan nak tapi belum tercapai? So far apa yang aku nak, dia sedang ke arah itu. Jadi tercapai tu belum, tapi dia sedang ke arah itu. But I don't want to reveal apa benda yang aku nak. Saya tak teringin ke nak jalan-jalan kat luar negara. Hang ni dah lah aku duk kata aku not cik, tak ada hang tanya kan. Nak lah. Macam biasa, boleh tekan nombor kat bawah ni, boleh type Maybank tau. Memory apa paling best? Zara 2012. Memory apa paling best? Tak tahu lah, sebab saya terapkan diri saya ni, benda lepas jangan dikenang. Ain Kalisha XOXO. Abang Mirul, bila nak ada YouTube? Saya dah lama dah ada YouTube. Tapi benda ni menarik. Benda ni kenapa saya rasa thank you, menarik. Saya bersyukur sebab satu ketika dulu saya buat sesuatu konten yang satu Malaysia tahu. Tapi dia lebih tua pada saya, umur saya dan muda sikit pada saya. Dan after that 2017 saya buat lagi satu konten. Kemudian ke zaman TikTok. So bagi saya, walaupun umur saya dah 31, bukan 21 anymore, in that 10 years I keep repeating, resetting balik. So I know that Ain Kalisha ni, bahawa anda ada daripada generasi yang baru. Bahasa tu ni soalan macam tu. So I do think that alhamdulillah ada rezeki lagi Allah buka untuk new generation pula kenal aku. So saya dah ada YouTube dah pun. Dan saya pernah naik kat Malaysia ni pun sebab YouTube sebenarnya. Bila nak buat short film korang berempat? That's a good question. I seorang yang berbackground seni actually. Saya start melukis daripada kecil. Kemudian of course I main music. Ada buat music sikit-sikit, menyanyi walaupun selalu sumbang, menari sikit-sikit walaupun menari sebenarnya aku memang takut lah. Berlakon and stuff. Latar belakang saya seorang teater. So if I want to do short film, which is saya pun pernah terlibat dengan short film, I'm gonna make sure it's going to be a good one. So I know I'm gonna put like a simple story but gonna give you a hit. So I'm going to be sangat-sangat cerewet. Even though for a moment it's not on my top 3 list, but who knows in the future, you know, setahun kemudian when you do have team, you ada budget, especially kena ada budget. Kena ada budget. Yup, I might do a short film. Tapi tak soft porn lah kan. Masa sekolah, Rahim pernah kena bully tak? Okay, benda ni saya rasa pernah. Kalau korang nak dengar lagi best tentang cerita saya kena bully, korang boleh return balik saya punya channel, and then korang boleh tengok macam mana kisah tu berlaku. Right? Prefer baju mountain or stone? Ini bagi saya dua-dua benda saya pakai. The mountain pula adalah zaman, waktu tu zaman kegemilangan saya. And then bila saya dah macam meningkat sedikit, barulah saya pakai stone. Dua-dua saya prefer. Tengah pakai. Nampak? What special about Macha is, Macha ni dia seorang yang bagus. Even dia ni degil, tapi dia still boleh dengar cakap orang.
And then dia tak pernah menyusahkan saya langsung. Dia tak pernah. Satu macam ni juga seorang yang macam mana lain daripada yang lain. Dia tak tahu nak ceritakan seorang perempuan, pendirian seorang perempuan yang like macam ni macam mana. Sebab bagi saya, this is a good girl lah. This is a good girl lah. Sebab dia pandai jaga family, pandai jaga diri. And then dia jaga saya, dia jaga penghormatan dia terhadap orang tua saya. And so memang macam ni seorang perempuan yang baik lah bagi saya. Rahim atau Marsha? Of course lah Marsha. Sorry. Sebab Rahim ni dia memang dah adik tau. Tak payah pilih-pilih dah, memang dapat dah. Marsha ni yang saya pilih. Sebab Marsha ni dia macam something yang dia orang yang telus je. Macam orang yang baik, orang yang baik. Macam baik tak banyak songeh. Macam tu. Marsha is like that. Dia tak banyak songeh. Perkara yang paling bodoh pernah buat sampai sekarang menyesal. Bodoh, aku mana pernah menyesal tu. Menyesal lah tanya kita tu. Tak. What for menyesal? Awak menyesal tu satu perkara yang agak orang kata pun eksklusif tau. So macam jarang sikit nak menyesal. Tapi biasalah kadang-kadang macam mulut cakap menyesal bodoh kenal kau. I cuba untuk belajar untuk handle ayat tu. Tapi untuk betul-betul very regret. Sebab menyesal ni kan macam malam-malam kan terfikir-fikir kenapa aku buat. Tak ada tu macam tu. Aku nak tidur. Masya ada apa-apa penyakit ke? I mean like anxiety ke gitu? I don't think so. Tak ada kot. How macam hadap haters? Macam ni lah. Sebab saya sebenarnya sayang haters. Sebab dulu dia buat saya down. Saya pernah menangis dalam toilet. Masa tu saya down sangat sebab punca-punca yang saya dah buat prank sebelum ni kan, tu buat saya down. Sampai saya nangis dalam toilet. Semua Aira macam dah lah tak apa ignore je semua kan. Tapi sebenarnya tak tahan. Sebab waktu tu maybe awal lagi. Tapi bila saya dah lama dalam bidang ni, saya dah macam dah biasa. So kalau hater cakap apa pun, saya macam saya layan dia macam layan kawan-kawan. Macam lah kenapa hang ni, apa benda buat kan. So kalau dia nak cakap apa pun, buat apa aku nak heran kan. Aku kat depan kot. Sebab tu hang kata kat aku, sebab hang kat belakang. Apa pengalaman seram kat Masya? Perangai pula dah. Pengalaman seram saya pernah pergi camp. Waktu tu form 1, saya masuk PKBM. Askar tu kan, form 1 tak boleh join camp. Sebab form 1 budak lagi tak boleh join camp. Form 2 kat atas baru boleh. Form 2 sampai form 5 boleh join. Tapi waktu tu cikgu bawa kami sebab kami 3 orang je yang pandai kawat. So cikgu bawa juga. Lepas tu pergi sana, masa tu saya tengah nilan, tengah datang bulan. Lepas tu saya dekat dalam bilik tu, saya pergi toilet dengan kawan saya. Lepas tu saya nampak benda tu, saya cakap kat kawan saya kan. Lepas tu semua macam ingat saya ni kena histeria. Padahal saya tak berjerit. Tak ada pun. Saya cuma macam tu nampak kan. Lepas tu dia pun macam Masya kenapa betul dia takut. Dengan senior saya semua takut. Dia tinggal saya. Dia pun dekat mana, dia tidur hujung-hujung lah. Kira saya duduk seorang-seorang kat situ. Lepas tu seorang kawan saya ni, nama dia Damirah lah, dia datang kat saya, dia je duduk kat saya. Tapi saya rasa seram sangat masa tu. Saya rasa takut sangat-sangat. Tapi tak ada siapa pun dengan saya macam tu. Tu sedih ke seram? Itulah. Tapi sebenarnya itulah paling seram. Sebab aku nampak benda tu. Itu je lah. Seram kan. Syakir ada berapa ex? Okay, kejap. Kalau tak termasuk zaman skor rendah bodoh, kejap. Okay, lepas sekolah lah dalam 3-4 orang je. Umur saya 31, 3-4 orang je. Setengah orang tu saya terkejut tau. Umur dia baru belasan macam tu kan. Dah banyak macam aku. Umur dia dah macam aku. X sampai 6-7 orang. Dahsyat. Outdoor or indoor? This is a very good question as well. I think as a person, I always prefer outdoor. Kenapa aku cakap lagi bahasa Inggeris? Oh, sebab soalan awak bahasa Inggeris. Kita kalau cakap bahasa Inggeris, jika ada yang komen kan, acah-acah lah, poyo lah kan. I always prefer outdoor. But I want to be outdoor yang buat macam-macam aktiviti juga. Saya ni bercita-cita tinggi juga daripada dulu kan. Tapi make sure macam cukup tidur, ada energy kan, baru kau boleh enjoy dunia luar. So you don't care yang berpeluh ke apa, berpakaian pun selesa dan sebagainya. Aku ni cerewet sikit kat situ. But if you ask me outdoor or indoor, I will always prefer outdoor, I guess. Even though right now, most of the time,
Aku ni banyak spend masa kat indoor. Kerja full time kat luar pun indoor. Dekat rumah buat konten pun indoor. Rahim nak travel dengan Masya kat negara mana satu hari nanti? Nak ke Maldives. Memandangkan sekarang ni dalam fasa yang tengah betul-betul nak betulkan diri dulu. So kami tak fikir lagi lah pasal nak travel. Tapi kalau travel, saya nak ke Maldives. Tapi saya tak akan bawa Masya saja. Saya akan bawa family saya akan bawa family Masya, and then saya akan bawa abang Syakir, kakak yang terlibat dengan family saya. Alright. Burger King of KFC. Dua-dua adalah satu makanan yang sedap, and then berlainan rasa. Tapi saya suka lagi KFC sebab saya hari-hari pilih. Sebab tak tahulah, mana-mana kita buka Grab mesti ada KFC je kan. Burger King jarang ada kan. Apa yang membuatkan Rahim berubah jadi macam sekarang? Contoh dulu teruk, sekarang lebih bagus. Okey, kalau nak cakap saya berubah tu, saya tak adalah berubah 100% macam yang korang nampak. Entahlah, saya rasa diri saya still teruk sebab saya nak baiki diri saya tu tak kesampaian lagi. Faham tak? Macam ni lah yang buatkan saya betul-betul berubah adalah saya cerminan diri saya. Sebenarnya apa yang saya buat adalah hari ni apa yang aku buat, keesokan harinya aku akan pandang balik hari yang sebelum tu apa yang aku buat. Sebab benda tu yang akan memantangkan kita, yang akan gerurkan kita. Yang kita pernah dengar, past is past lah. Tak perlu pun kau nak fikir balik masa yang lepas kau. So bagi saya benda tu salah. Benda tu salah. Contohnya, macam mana kau nak matangkan diri kau kalau kau tak pandang past kau? Betul lah saya cakap. Kalau kau pandang kau punya masa lepas kan, kau dah tahu benda tu kau buat, takkanlah kau still nak hidup dengan benda yang kau buat. So dekat situ kau is nothing doh. Like macam apa yang kau buat tu benda yang sama je hidup kau. Ini membosankan. Satu benda je saya pegang sebab saya ada family, and then my family, parents punya kawan-kawan pun still tengok saya dalam konten apa semua. My dad pun ada pesan, kalau dalam konten buatlah perangai yang sebaiknya atau buatlah konten yang bermanfaat. Itu my dad pesan dekat saya. And then satu lagi insan ni yang telah membuka hati saya, membuka mata saya tentang apa itu dunia ni sebenarnya, Abang Syakir. Abang Syakir saya sendiri. Abang Syakir saya sendiri yang sebenarnya saya dah lama gila kontak dengan dia. Dia selalu bercerita tentang masalah dalam diri saya, apa yang tidak stabilnya saya ni, apa yang teruknya, hinanya saya ni buat. Kena macam ni, sekian. Kalau tak nak dengar, it's okay. Abang tak pernah paksa Dia tak pernah cakap macam ni. Kalau tak nak ikut, tengoklah apa yang jadi. Dia tak pernah cakap macam tu. Tapi once bila benda tu jadi kan, saya jadi macam what? Fuck, gila lah Abang Syakir. Macam dia dah tahu something benda yang akan jadi kalau aku tetap buat. So dekat situ je. Which is bukannya sekali dua dia pernah pesan kat saya dah. Saya rasa dah dekat 5-6 kali dia cakap macam ni kat saya. And then saya keep buat, and then saya pun nampak apa yang jadi. Nak berubah ni bukannya terhadap pasangan ataupun terhadap kau punya kawan. Kau tak berubah sebabkan kau cintakan seseorang. Bukan. Dia berubah ni atas diri kau. Kalau kau betul-betul kau nak berubah sebab Allah, sebab Tuhan, kau nak jadi yang lebih baik, engkau akan berubah. Sebab kalau kau paksa diri kau untuk berubah, which is kau bercinta sekarang ni pun kau break dengan dia, kau still sama tu. Sebab niat kau adalah untuk kau berubah sebab orang, bukan sebab Allah, bukan sebab isi hati kau yang sebenar. Dalam hidup Kak Nan, apa yang Kak Nan minat untuk buat dari dulu? I suka main muzik. I suka main muzik. Dulu ada ini ada impian lah untuk jadi musician. Tapi lama-lama macam aku rasa macam bukan musician kot sepatutnya aku letak untuk impian aku. Pengalaman pahit Kak Nan masa kecil-kecil dulu. Masa dekat Tadika dulu, Kak Nan kena bully sebab I'm the one yang pakai tudung. So diorang lain tak pakai tudung. So macam mana nak cakap, bully. Bully macam tak nak kawan, kena palau macam tu. Apakah pencapaian yang paling Kak Nan bangga? Kan? Kenapa? Bangga? Movie masa dulu kot ada, masa sekolah rendah kan ada belajar muzik kan? I dapat macam belajar cemerlang, subjek muzik. Pun tak tahu. Masa tu bukan pandai main gitar ke main apa, tak pandai pun. Tapi macam I pun tak tahu. Kak Nan prefer rumah ke kereta? Rumah. Tinggi Kak Nan berapa? 164? First pandangan jumpa macam, saya sebenarnya jumpa dia dalam short film dulu kan. Masa jumpa depan-depan macam, oh my god, jumpa depan-depan lah macam tu. Kak Macha lebih prefer Abang Rahim tak ada gigi atau tak ada kening?
Saya tak nak dia tak ada dua-dua. Tapi kalau yelah nanti tua-tua pun dia tak ada gigi kan. So better tak ada gigi daripada tak ada kening. Sebab aku rasa nanti tua tak ada gigi juga. Tapi tak apa sebab tak ada kening, kalau lukis jadi buruk. So better tak ada gigi. Kalau kita tak ada gigi dia boleh pakai gigi palsu. Nampak? Tak sabar nak tunggu konten the best Abang Syakir yang ada vibe yang menarik. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, alamin. Nah, bagi tahu kalau vibe yang menarik tu, kalau benda tu baik memang daripada Allah SWT, saya tak memiliki satu pun. Yang tak baik tu daripada saya sendiri. Cuma Alhamdulillah dah ada konten-konten yang berjalan. So nak kata konten the best, InsyaAllah lah, we always try to do the best. I also gonna push myself to keep on, you know, do the best as well. But not bukan untuk orang lain, but untuk you guys juga that keep supporting us. Thank you so much. God bless you. Thank you Azu because always being a very good vibe. Bila berkomen dekat dalam live saya pun saya, of course I remember you. Adilia, Adel, Adilia, Lisa, Adilia, Lisa. Nak Adel ke Lisa ni? Negeri apa yang Masya dah pergi, lepas tu listkan yang mana paling best. Saya pernah pergi Perlis. Best oh. Dia tak ada apa pun, so dia tak stres. Betul lah, saya serius ni. Negeri yang saya pernah pergi, situlah yang rasa macam tak serabut jalan. Even pukul 5, pukul 6, dia punya jam 10 minit weh. Lepas tak ada terus, jalan kosong. Target lepas ini, lately ni memang saya ada banyak husha-husha video YouTube international. Memang saya suka tengok macam-macam jenis konten. Do get inspired. Bila kau tahu kelebihan dia ni, kelebihan ini, kita kongsi the kelebihan. We support each other. Boleh terima teguran, tegur orang pula cara baik, bertukar idea ke apa semua. Then you can see the real potensi akan keluar daripada diri masing-masing. Satu geng ni yang boleh pergi jauh sebenarnya. Dan baru kamu nampak bahawa limit tu sebenarnya boleh dibesarkan lagi. So tapi tak boleh bagi tahu jugalah apa next plan ke apa ke, masih lagi dalam percaturan. Tak boleh bagi tahu semua benda apa kita buat. Apa yang saya plan adalah 3 bulan. Target 3 bulan sekarang ni apa? 3 bulan depan, 3 bulan. Sebab 1 tahun ada 12 bulan, kita bagi 4 chapter dalam setiap 1 tahun tu. Kemudian 1 minggu tu macam mana nak capai sesuatu perkara tu. Itu target lah. Benda yang Masya tak suka kat Rahim tapi kena hadap benda tu hari-hari. Emisu. Abang kenapa bang? Benda ni saya tak suka tapi saya reda. Dia macam mana nak cakap? Dua benda lah sebenarnya. Sebab saya dulu dia main forex kan. Sekarang dia main game. Game tu tak tahu game apa, main letak kad. Kalau saya pandai, saya okey lah. Masa saya tak pandai main. Dia dah cuba ajak saya main tapi saya tak pandai main. So saya tak suka sebab saya tak pandai. Clash Royale. Itu lah. So siapa yang pandai main tak payah beritahu aku. So aku tak pandai. Tunggu aku belajar. Saya tak suka sangat sebab dia, aku cakap apa pun kejap. Satu game. Last game. Lepas tu kalau forex kan, kejap macam tu lah. Tapi sekarang dia tak ada lah 24 jam dah dengan forex semua kan. Dia ada juga masa saya. Cuma yang tu yang saya akan hadap lah. Tapi saya dah reda dah pun. So, saya tak rasa apa dah. Pada aku bebel tadi Makan luar atau masak sendiri? Once upon a time aku memang suka je, okey je makan kat luar tau. But right now 70% rasa masak sendiri kot. Sebab apa? Sebab Rais suka banyak masak. Alhamdulillah. Masak sendiri memang jimat. Satu jimat. Lepas tu berapa banyak kau nak makan, kau makan. Contoh kalau kita buat sendiri punya nasi goreng kampung, kita buat lelok nasi goreng Cina ke, kat luar kau kena bayar. Tapi kadang-kadang kau kena hadap, tak sedap masakan orang tu ke, tak kena dengan lidah kita ke apa. Jadi macam I need to pay benda yang aku boleh masak lebih better dekat rumah macam tu. So saya bukanlah seorang yang cerewet sangat. Memanglah bersyukur dengan rezeki kita dapat. Tapi kadang-kadang ada peniaga-peniaga di luar sana, kau tak pandai buat nasi lemak dengan baik, kau jual nasi lemak, lepas tu harga Yahudi, lepas tu sama juga dengan masakan-masakan lain. So that's why I said masak sendirilah. Tapi dalam masa yang sama tak ada masalah untuk makan kat luar. Satu perangai you yang nak ubah. Perangai yang saya nak ubah sangat overthinking. Tu memang overthinking saya teruk sangat. Even orang tu keluar kereta kan, Tengok lampu syarat kan. Kau tengok siapa? Kau tengok perempuan tu kan. Aku nampak, aku rasa. Saya call Rahim kan. Lepas tu tiba-tiba dia tutup call. Dia tutup call aku, kenapa ni? Dia tak cakap bye, tak cakap apa pun kan. Dia call perempuan lain kau. Kau ada perempuan lain call dia. Tentang perempuan lain chat dia. Lepas tu dia takut nak cakap. Lepas tu dia reply tapi dia tutup call. Lepas tu bila dia online kan, aku overthinking juga.
Dia buat apa? Sedangkan dia kawan-kawan dia. Lepas tu dia layan group. Dia mana tengok sangat WhatsApp. Lepas tu kalau dia buka phone pun dia tengok Telegram macam tu je. Woman. Tak nak tanya apa-apa, nak cakap thank you for ada dengan Im and Masha fight. Oh yo. Okay, that's very sweet of you, but alhamdulillah. Sebenarnya benda tu semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan takkan tolong, bantu untuk tukar sebuah nasib seseorang, sebuah kaum, melainkan mereka yang usaha dan nak. Si Tuhan tengok usaha kita dulu. So kalau saya pun nak usaha untuk do the best, mesti yang the best juga akan datang pada saya. Begitu juga mereka. When the time comes. Setengah orang kenapa macam ni, kenapa tak macam ni, kau patut macam ni, kau patut macam ni. Jangan. Kau lupa kerana Tuhan tu ada, Tuhan tu Al-Barik, dia yang maha mengaturkan, menguruskan semua benda. Kak Masya pakai biasa warna apa? Maroon. Oh tak nampak. Maroon. First saya pakai tu grey, hitam, maroon. Struggle ke tak buat suara lain-lain, dan adakah target Amirul Syakir dari kecil nak tiru? Wow, that's a very good question. Struggle tu depends on suara. Ada suara yang effortlessly dah boleh buat lah. Contoh macam So sunyi macam ni kan senang nak buat. Sebab apa semua orang boleh buat saya rasa. suara stage pun senang nak buat. Tak perlu nak struggle sangat. Contoh kalau saya tak sihat pun saya masih boleh buat. Contoh suara Chipmunks tak boleh buat sekarang kot, sebab suara tengah sakit. Jadi pula. Aku tak tahu pula. Jadi pula. Okay, so suara lain. Contoh suara SpongeBob, kalau dia perlukan tinggi sikit. Contoh macam faham tak? Dia punya suara dia tinggi. So macam kena put a little bit effort lah. Saya suka tiru balik apa yang kat TV buat. Kalau saya tengok TV tu sekali, saya dah hafal dalam 60 ke 70% cerita tu dan juga dialog dia. So bayangkan kalau saya tengok 3-4 kali, so saya akan melekat dalam otak saya terhafal. Aku tertiru sekali kadang-kadang karakter. Saya minat berlakon. Tak sangka pula kadang-kadang tertiru suara sekali. Sampailah kawan saya tegur masa tu saya suka tiru Jai. Kalau aku cerita kau pahal. Kalau aku duduk rumah, mak boleh bagi aku duit ke? Tiba satu malam tu member saya tidur kat katil dah berdeka atas kat hostel. Saya tidur bawah. Tiba saya, anda lah pasal orang lain lah, anak sendiri lu mau tiaw lah. Saya buat macam tu. Tiba kawan saya berintai daripada atas, wih Syakir, sama bodoh. Saya memang tak tahu itu orang yang cakap. So nak kata target dari kecil tu, jawapan dia tidak. Daripada Hafiz, Rahim pernah tak lalui perkara yang Rahim takut sangat and trauma sampai Rahim tak nak lalui lagi, but still ada? Pernah. Saya pernah takut kehilangan duit, takut kehilangan harta, takut kehilangan nama, takut kehilangan macam-macam lah. Saya takut gila sebab dulu saya rasa aku ada semua benda ni, aku is seorang yang gah, seorang yang hebat lah. Everything is benda aku boleh buat. Tapi sekarang ni bagi saya benda tu dah agak kurang. Tak lah, sebab kalau saya nak cerita, saya tengah cerita trauma saya yang dulu. Tapi sekarang ni kalau cakap pasal trauma tu dah tak ada sangat dalam diri saya. Sebab saya belajar untuk, orang kata apa, jangan takut kehilangan. Nak cakap takut dan trauma ni, saya rasa saya lebih takut dari hilang diri saya and then saya hilang Allah. Itu je yang saya takut sekarang. Sekiranya Rahim dapat makan hanya satu makanan selama seminggu, apakah itu? My favourite makanan is, korang sendiri tahu, nasi ayam. Tapi kalau selama seminggu kan, saya cuma nak satu benda je, nasi telur kicap. Sebab daripada saya kecil lagi saya memang masak. Even mak saya masak makanan sedap-sedap pun saya tetap memilih, Umi, Rena nasi telur kicap. And then I go to sekolah agama. So dalam masa seminggu saya makan nasi telur kicap tu okey lah. Tapi kalau berlebih minggu-minggu, aku sendiri tak ada mood dengan diri aku macam tu. Faham tak? Pernah tak terfikir untuk sampai ke tahap sekarang? Tak pernah terfikir, tak pernah. Serius tak pernah terfikir sampai ke tahap ni. Saya pun tak tahu sekarang ni saya kat tahap mana. Zaman saya sekolah menengah dulu, sebab saya memang minat dalam bidang media ni, saya selalu terapkan doa macam ni. Ya Allah, aku nak jadi seorang yang macam ni, aku nak jadi seorang yang ni, yang tengok macam orang kenal apa semua. Tutup tanpa kita sedar, tiba-tiba ramai orang yang follow saya, ramai orang yang minat saya, ramai orang yang tengok saya. Tapi itulah, bila Allah bagi tu, saya pula tak reti nak kawal. Macam-macam yang aku tunjukkan yang vibe negatif aku dekat budak-budak ni. Aku tunjukkan yang aku buat semua benda yang teruk, and then tak ada manfaat langsung dekat korang. Sebenarnya Allah tengah uji kau, bukan untuk kau nak rasa kau hebat, kau megah, tapi aku nak kau sampaikan sesuatu benda yang baik untuk semua orang. Itu yang saya nampak lah. Tapi kalau nak cakap sampai ke tahap sekarang ni, seriously saya cakap saya tak pernah nampak lagi diri saya kat mana. Sebab saya tak pernah pun membuat satu benda yang membuatkan orang bangga dengan saya. Share childhood memories, kenangan paling lucu, pengalaman paling getir and sedih. Kenangan paling lucu adalah lepak dengan kawan-kawan saya lah, Amin, Aidil. Zaman-zaman kita orang belajar dulu kan, benda je kita orang tak try, so benda kita orang try kan. Dan YB member datang KL semata-mata dari JB, post semua. Yang mana kenal ada YB member, kita orang kumpul satu rumah lepak. Cerita tu memang kelakar lah time tu, memang best lah vibe dia. Pengalaman paling getir and sedih adalah
saya sendiri yang buat buruk atas diri saya sehingga kan netizen bercakap-cakap pasal saya. Tak tahulah, saya tak tahu kenapa time tu saya macam tu. Saya pun tengah tak sedar dalam masa tu. Manusia ni kadang-kadang dia terlalu selesa and then dia akan sampai diorang lupa diorang tengah buat silap. Faham tak? So saya dalam situation situ masa tu. Right now Rahim lagi suka travel atau cari duit lebih dahulu. Okay, lebih tu fokus buat duit dululah, sebab ada duit baru kita boleh pergi travel. Betul tak? Baru kita boleh fly, right? Tapi cuba terapkan dalam diri tu. Kau duduk santai dengan family pun kau boleh happy. Cuba terapkan. Kau macam mana pun apa yang berlaku dalam keluarga korang sekalipun, fikir satu benda, tiba-tiba jadi macam tu, sebelum ni tak pernah jadi. Itu sebenarnya jawapan dia, Allah tengah bagi ujian. So bagi saya, kuatkan semangat, kuatkan sabar. Kalau boleh fix masalah dengan family, cepatnya lah kita buat. Sebab manusia ni hati dia orang ni berubah-ubah, Allah ciptakan. Apa akan jadi pada Rahim 5 tahun akan datang? Saya akan jadi pilot. Kenapa tak percaya? Tengok muka pilot sikit. Ada muka pilot. Mata tajam. Pilot apanya? Mata kecil macam tu. Tak nampak burung lalu pun tak nampak. Tak apa, korang jangan dengar. Ni cuma ada bisikan-bisikan. Alright. Okay, saya tak tahu apa yang saya akan jadi. Cumanya kalaulah betul-betul masa tu saya jadi jutawan, kalau betul-betul masa tu saya seorang yang berduit, benda yang saya nak buat adalah saya nak cari 10 follower saya dah bawa korang sekali, family saya semua, kita pergi travel kat Maldives. Kan? So itu janji saya. Itu benda yang 5 tahun akan datang. Kita tak tahu lagi 3 tahun, maybe lagi 3 tahun, maybe lagi 2 tahun. Kita tak tahu rezeki Allah tu bila-bila masa. Tapi itu target saya. And then Tahun depan. boleh saya nak tolong orang-orang luar sana, orang-orang susah, bagi diorang untuk merasa macam mana saya merasa, macam mana kita semua rasa, like macam selesa. Saya nak bagi diorang selesa je. Itu je. Kalau betul-betul duit saya ni unlimited, memang dah tak ada apa-apa, niat saya satu tu je. Aku jumpa je lah orang tepi-tepi jalan, aku memang sewakan kau satu rumah lah, saya cerita. Syakir anak keberapa? Saya nak sulung anak pertama daripada 4 adik-beradik. Rahim suka mandi awal ke lambat? Rahim tak mandi. Kalau saya bangun lambat, saya mandi lambat lah geng. Kalau saya bangun awal, saya mandi awal. Which is kalau saya tengah time tu adalah hari bekerja saya, hari-hari betul saya nak target untuk buat kerja ataupun meeting, saya akan bangun awal. Tapi kalau hari tu hari macam hari biasa-biasa, hari santai, aku akan bangun lambat lah. Alright? Jujur lah. Apa? Jujur habis kan? Jujur habis lah. Aku ajak kau syuting, kenapa? Kau cakap aku tak nak mandi, aku dah syuting terus. Haiwan apa yang Abang Syakir takut daripada Kiss Secret? Bukanlah saya kata saya berani, contohlah dengan harimau aku berani, dengan singa aku berani. Tak jumpa kan. Setakat ni haiwan-haiwan yang aku jumpa semua aku suka. Sebab I really like binatang. Saya suka burung. Tak kisah kucing tu tepi jalan ke, berkurap tak berkurap ke, cantik-cantik ke, saya panggil sayang nak apa. Saya bercakap, saya suka sangat haiwan. Tapi yang mungkin buatkan saya takut, mungkin makhluk-makhluk dalam air laut yang besar yang dalam kot. Sebab aku ada thalassophobia. Korang try lah search thalassophobia tu apa. Impian Rahim nak jadi apa? Contohlah Rahim nak sangat jadi dancer. Macam tu contoh je. Kalau dulu kan, saya nak ada kereta mewah, saya nak ada rumah mewah, saya nakkan duit yang banyak, saya nakkan rasa kesesaan. Itu impian saya dulu. Adalah pakai kereta PM, duduk dengan orang senang-senang apa semua. Tapi itu lah, saya still tak rasa happy dengan apa yang saya capai. And then bila saya fikir balik geng, sekejap, Masya call. Bila saya fikir balik, and then bila saya fikir balik geng, hello, saya tengah buat shoot. Lagi aku balik. Okay, sebab apa tau, macam ni dia cakap, lupa dah Masya call. Bila saya fikir balik, saya duduk dengan family saya rasa bahagia. Aku tak ada apa-apa pun, aku happy dengan family aku. Betul, semua orang perlukan benda tu, semua orang kejarkan benda tu untuk orang kata apa, nampak ganggah diri. Tapi kau lupa sebenarnya ada orang lain yang tengah mendoakan kejayaan kau tapi tak pernah tercapai sebab kau selalu fikirkan diri kau seorang. Saya nak mak ayah saya tengok saya berjaya sebelum diorang tutup mata. Itu saja impian saya. Saya memang hari-hari saya doa, saya cakap panjang umur mak ayah aku nak sangat apapun diorang rasa happy dengan apa yang aku buat. Itu saja geng yang saya impikan sekarang ni. Target Kenan untuk tahun 2023 dan apa yang Kenan dah capai pada tahun ni? Banyaknya soalan macam ni. 2023 saya target kita dapat studio lagi besar. So kalau setiap kali datang studio tu macam masing-masing ada tempat dia sendiri, ada bilik dia sendiri kan. Senang sikit lah. Dah capai pada tahun ni, banyak benda dah capai kot. Kata-kata untuk orang body shaming lah. Biarkan mereka
Dia macam ni tak. Biarkan mereka tiada nilai. Dari kecil ibu bapa dah abaikan. Macam tu. Faham tak? Dalam cerita Doraemon macam suka watak siapa dan terangkan kenapa. Saya suka watak Doraemon. Kalau aku ada poket tu, ui, terangkan kenapa. Sebab dia ada poket. Siapa tak mahu jadi Doraemon weh? Tak mahu jadi Doraemon yang gemuk kan. Tapi Bukan. Oh, sorry. Saya minat Doraemon sebab dia comel. Tak boleh tak telinga kena gigit tikus. Tapi saya suka dia punya poket. Sebab tapi dia punya bangang tu sebab yelah nak jadi cerita kan. Tapi kalau aku lah jadi Nobita, aku tak minta permainan baru ke, komik baru ke. Aku akan minta duit. Betul tak? Macam prefer bawal ke shawl, mana lagi senang? Kalau nak lagi senang shawl, tapi saya prefer bawal. Kalau nak macam acah-acah lawa sikit, pakailah bawal kan. Sebab dulu sampai dengar orang kata lelaki suka tengok perempuan pakai bawal. Aku pula menunjukkan. So apa Abang Syakir? Suka perempuan pakai bawal? Tak. Okey, teruskan. Ini pakai shawl. Oh, tapi aku benci cicak. Tak takut cicak menjerit ke tak ada. Aku just benci cicak. Aku kan bunuh cicak. Best tak jadi anak polis? Senang tak nak saman orang? Wow! Allah sentiasa beri yang terbaik. And I think it's the best thing ever to born as a son of a policeman. Tak ada apa yang kau tiba-tiba nak riak. Bangga tapi tak ada apa nak riak, nak gunakan aku nak polis, aku tahu law. Aku bukan orang yang macam tu. Sebenarnya kadang-kadang ada orang ni anak polis ke, anak peguam ke, anak magistrate, they think they really know the law and they can do whatever they want, okay, dengan manipulate and stuff. But really, kalau bagi aku, kalau aku anak polis, aku buat benda-benda yang tak faham apa, aku lagi kena. And segarang-garang abah saya, I think I would like to give him a huge credit because dia berjaya besarkan semua anak dia dengan cara yang baik. Alhamdulillah, dia adik-beradik saya yang bawah saya semua menjaga solat, semuanya menutup aurat dengan baik. Kemudian semuanya masuk universiti, termasuk saya. Cuma aku je lah bangang sikit, masa degree aku quit. But Alhamdulillah jadi pengajar juga kat UiTM Puncak Alam. Dengan garang dia tu juga menyebabkan aku ni tak ada ponteng-ponteng sekolah. Tak kisah bahasa orang lain, tapi saya cakap bahasa saya lah. Sebabkan garang dia tu, aku tak merokok, aku tak take drugs, aku tak isap pot ke, shisha ke, vape ke, I never jejak club. Minum of course tidak. I guess pun aku tak minum. Tapi bukan nak kata itu maksudnya Syakir baik. Bukan. Saya nak bagi tahu the impact of this policeman membesarkan saya. I won't ask anything kata apa lebih daripada itu. Because with that, gaji seorang polis, dia pandai bajet, dia pandai tidak berhutang, dia jaga satu family dia dengan baik. So yeah, dengan gaji polis yang sangat-sangat underrated kat Malaysia ni, dengan tugas mereka, itulah. Senang tak nak saman orang? Tak ada hak pun kita nak saman orang sebenarnya. Orang yang suka-suka nak main cakap-cakap saman ni dan menggunakan nama bapak dia sebagai polis ke apa, orang tu sebenarnya tak makan saman. Next! Ada plan tak nak sambung belajar ke, atau buat bisnes ke, atau tak buat YouTube? Oh, 3 point nak bagi Saya memang berniat nak sambung belajar, tapi saya tak nak susahkan family saya untuk sara saya. Kalau boleh, saya ada duit saya sendiri, saya boleh tanggung saya sendiri, and then I nak to keep sambung belajar ke apa ke, terpulang. I try nak to keep sambung belajar ke apa ke, terpulang atas diri saya lah. Sebab ilmu tu penting. Apakah motivasi diri Rahim yang mengubah sikap Rahim menjadi lebih matang? Allahu Akbar. Allah. Nak cakap pasal sikap matang ni geng, saya rasa macam aduh, saya betul-betul kat bawah sekali lah geng. Kata saya tak pernah pun nampak saya ni matang ke apa ke. Saya selalu nampak diri saya ni teruk lah geng. Serius saya cakap, serius saya tak tipu kau. Saya selalu nampak diri saya ni teruk, sini kat bawah je. Saya selalu fikir macam orang ni tak selesa tu dengan aku kalau aku buat macam ni. Saya memang macam tu. Kalau saya buat sekian mesti orang ni terasa tu. Faham tak? So kalau nak cakap saya lebih matang tu, alhamdulillah lah kalau awak nampak saya matang. Sebab saya tak pernah nampak pun macam tu. At least betul lah, at least biar orang lain yang nampak. Jangan kau sendiri yang macam aku matang tu, aku lagi matang dari kau, untuk kau menegakkan sesuatu benda yang salah. Haiwan apa yang kalian takut? Cicak. Kalian pernah tak jadi kaki buli kat sekolah dulu? I tak bully orang tu. I tak bully orang, tapi macam I buat kepala I sendiri adalah macam, aduh, masa zaman sekolah Sepang dulu, orang panggil I macam hardcore team. Tapi I tak pernah tahu pun pasal benda tu. Cuma rupa-rupanya diorang pandang I macam, oh hardcore perempuan ni. Sebab aku suka bawa handphone tapi tak kena tangkap.
Tak suka-suka buat itu buat ini. I pun tak faham lah kenapa orang panggil aku hardcore. I pun tak tahu, sumpah tak tahu. Nasi goreng ke Pattaya, char kway teow. Untuk akak K9, KFC or McD? KFC tu. Chocolate or milk? Is milk. I kurang sikit coklat. Bukan tak makan tapi kurang sikit. Prefer baju oversize ke biasa-biasa? You guys can see I memang suka oversize. Kena rabun jauh ke rabun dekat? Rabun jauh awak. Untuk pengetahuan awak, kalau rabun ni, yang rabun dekat ni biasanya terjadi kepada orang-orang tua tau. So, rabun jauh biasanya berlaku kepada umur macam kita lah. Bila dah tua-tua sikit tu barulah rabun dekat. Apa cita-cita masa sebelum jadi Insta famous? Cita-cita saya sebenarnya nak jadi seorang manusia yang berguna, tapi walaupun tak digunakan dengan bagus untuk jadi seorang yang berguna dan diguna. Walaupun banyak yang diguna daripada berguna. Ini bukan Insta famous. Tapi cita-cita saya sebelum tu nak jadi, sebenarnya saya ni seorang yang boring. Sebab saya tak suka buat apa pun. Dulu saya main game, masa main PUBG sampai mak saya bising. Better hang tolong aku buat biskut. Aku dengan biskut dengan muka malas hanya aku tolong. Walaupun tak nak buat tapi saya tolong buat kan. Lepas tu dah besar sikit, so mak saya buat nasi. Saya malas sebenarnya, tapi saya tolong. Dia tak mahu tapi saya buat. Sama benda tu dah biasa sampai jadi laju. Lepas tu tiba-tiba saya sebenarnya bukan famous pun. Saya gatal-gatal nak main TikTok. Biasalah budak-budak muda nak main TikTok. Nak main TikTok. Lepas tu buat slow-mo, ikut trend. Lepas tu tiba-tiba naik sikit. Lepas tu sampai sini. Berapa lama kawan dengan K9? Masa daripada jumpa is around bulan April 2021. Could be macam betul berkawan tu bulan Mei. Okay, Mei. Kalau Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. Apa aku nak kira jauh-jauh? Kira daripada Mei lah. Mei, Jun, Julai. Lepas Julai apa? Ogos. Mulanya kita orang as dia YouTuber, saya editor dia. Itu dia. Sekarang ni dua-dua orang kerja dekat company yang sama. Fruit apa the first? Dek, nak ajak pula. Okay, first impression bila jumpa Kak Nang dengan Abang Syakir. Waktu tu time bila first time jumpa mereka kat kedai makan. Kan? Ingat? Tak tahu. Masa tu saya dengan Rahim kawan lagi kot. Tak, bukan. Kita kawan kau? Semua tak tahu ni. Masa tu first time saya jumpa dia orang, saya macam dia orang ni macam abang dengan kakak yang boleh dibawa bincang. I mean macam kalau ada problem ke boleh tanya soalan, macam bukan soalan, macam pendapat. Kalau nak minta pendapat ke apa, saya akan percaya antara dia berdua. Sebab sangatlah berguna ya untuk masa hadapan kita. Ini bukan nak kata tua, tapi memanglah tua pada saya. Tapi dia kan dedek aku pelik-pelik kan. Dia orang ni yang dah orang kata berpengalaman, dah yang berumur, yang dah bertongkat. Bukan. Dia orang ni yang dah pernah alami semua benda tu. So dia pun lebih faham apa yang kita lalui. So bila kita luar, dia pun faham. Dia pun bagi balik kita kena buat apa, nak buat apa tu. Itulah. So first impression saya, soalan dia, saya rasa macam dah. Lelaki kaya tapi tak good looking, atau lelaki miskin tapi good looking and good attitude. It's always good attitude here. Good looking also. Good looking ni dia sebenarnya ikut kepada orang tu tahu. Macam aku tengok dia okey, elok lah. Tapi ada orang macam tak handsome lah dia tu. Tuan tak kau lah, janji aku tahu perangai dia dengan rupa dia. Kenan minat coklat or ramen prefer? I minat ramen. And kalau nak bagi dekat Kenan agak-agak tiba tak? Mestilah, of course. Macam mana nak jadi kuat dan berani tak kira dalam apa situasi pun. Standard kalau kau first time hadap benda tu, lepas tu you cannot control yourself. Bukan yourself lah, cannot control your feeling. Tapi after that insyaAllah you guys akan kuat. Faham tak? Cuma kalau lah tiba-tiba berlaku satu benda yang baru, lepas tu menyebabkan kau tak kuat, kena ajar diri macam it's good to have that feeling. It's good to have that feeling. But please jangan sampai over apa orang cakap, over self control, macam mengamuk ke apa ke. Sebab I did that. Okay, I terbuat benda tu. Tapi bila I dah macam lama-lama macam benda ni aku boleh hadap je, tak perlu mengamuk-ngamuk. So sebelum you guys rasa macam perlu mengamuk, cuba ingat balik, istighfar balik ya. Rahim suka ramai kawan or suka kawan dengan circle Rahim je? Okay, dulu tak ramai kawan. Ramai gila orang benci saya because
my face because perangai saya terlalu budak-budak and then tak tahu apa-apa. Bela lah, cerita bela. Dia dah makin besar, saya banyak jumpa orang ni, orang tu, and then saya belajar banyak benda. And then tiba-tiba my kawan tu, kid tu datang balik. Tapi itu hakikat lumrahnya hidupan manusia ni, which is kalau ada something orang akan datang kat kau. Tapi masa tu tolong simpan satu benda ni. Tolong jangan rasa riak atas diri tu. Sebab bila-bila masa Allah boleh ambil apa yang kau ada. Saya akan duduk dengan circle saya je. Sebab kawan ni ramai geng, tapi yang betul-betul nak ada dengan kau susah senang tu tak ramai. Kecuali time tu kau senang. Kenan dah tak aktif kat YouTube ke? Saya menunggu konten Kenan. Ya Allah, serius lah. Korang ni buat aku terharu lah. Rasa macam Okay, InsyaAllah awak. Saya memang sayang YouTube tu. Saya memang sayang bukan career. Dia kata macam saya memang suka untuk bercerita. Cuma I baru je dapat studio baru. So insyaAllah akan datang, insyaAllah ada lagi video dekat YouTube saya. Okay. If Abang Mirul ada syarikat sendiri, apa yang Abang Mirul Syakir nak buat kat syarikat tu daripada tiba Kristina? Tiba sangat soalan tu. But that's a good question. Kalau aku ada syarikat kan, if I have a huge syarikat, aku nak satu syarikat yang boleh membentukkan dari segi always involving arts and performing, whether it's secara social media, secara sketch pendek, secara video, online, podcast dan sebagainya. Aku rasa aku suka nak share benda yang berkaitan dengan art. Tapi taklah art teruk sangat. Tak ada. As long there's an art in it. Contoh memasak pun ada art dia juga. So I want satu part ni aku nak di mana bahagian-bahagian content creating, YouTubers ke yang sebenarnya boleh bantu diorang under kita orang. Ni macam tu. Content for you, for this ada kita main sharing dan sebagainya. Di sebelah sini mungkin musics, composing composing songs, making songs arrangement ke apa satu bahagian. Kemudian making MVs ke dan sebagainya. Kemudian ada bahagian merch. But as long as that satu space yang di mana orang boleh muntahkan kreativiti mereka. Tapi of course lah, kalau art juga jangan sampai art tu lebih mudaratkan sampai tahap halal haram pun kau langgar teruk kan. Memang kita kena langgar a few rules, tapi jangan lampau-lampau lah. So termasuk juga pementasan teater ke dan sebagainya. I think that's pretty much yang aku nak buat dengan syarikat aku. Is all involving with art and performance. Perkara paling bodoh pernah abang buat sampai sekarang menyesal? This is soalan yang semua orang dia dapat sebab soalan dia panas. Tapi it's a good question. Banyak sebenarnya benda bodoh aku buat. Bodoh membuat. Kita manusia kot. Kita semua pendosa. Cuma lain-lain dosa. Cara kita berdosa tu berbeza. Tak kata pula sekarang pandai ke apa, yang sama je bodoh juga. 2013 membawa ke 2016, that is the chapter yang paling aku rasa aku terlalu teruk, terlalu panas baran, terlalu judge things based on my mindset yang tak faham apa, yang terlalu keras hati, keras kepala. I was so jahat back then. I can't really cakap properly dengan orang. Even though member just nak lepak untuk luar lah. Ada kadang-kadang member kaki koyak nak borak dengan aku pun aku tak cakap elok. Aku suka pukul rata dengan semua orang. And I think that kau macam ni, kau tak sepatutnya macam ni, kau patut macam ni je. Settle masalah kau. Aku semuanya macam tu. Dan aku tak dengar apa-apa nak cakap. Because simple je. Kau buat ni tak? Kau tak buat ni lah. Memang kau teruk lah pasal tu. Kau macam tu. So I'm terlalu strict sangat. Terlalu teruk lah senang cerita. Terlalu terpapa. And then mengajar orang berlakon pun terlalu garang, terlalu teruk lah senang cerita. Memang menjerit. Memang teruk lah. Aku punya mengamuk dulu apa semua. Memang teruk. Aku memang teruk. Panas baran. Orang kata apa, block as well my otak untuk berfikir dengan waras. I done a lot of stupid things back then. Sampailah aku dilanda depression and anxiety back then. It was April, saya ingat lagi. And slowly aku mula macam bentukkan diri aku balik. Tapi ada lagi lah flop a few times, 2018, 2020 dan sebagainya. But after a while, rawatan demi rawatan, ni rawatan yang faham sendiri lah kalau aku buat macam ni, bukan rawatan mental rawatan spiritual. Tahu bahawa masalah dia. Now I'm, tak kata pula aku tak macam tu, aku still ada saki-baki dia sikit. Tapi lawan lah, lebih macam nak berfikir waras, lebih ambil masa lebih untuk fikir, untuk tidak melakukan. Cuma kadang-kadang selalu kena ujian lah. Macam kadang-kadang ada je nak mengganggu kesabaran kita kan. How to deal with ourselves lah. Tapi itulah dia perkara paling bodoh pernah saya buat. I'm not a good son, very terrible son, very terrible brother, a very terrible friend back in 2013
routine macam tu nak bawa ke 2016. Memang tak perasan benda-benda tu, tak sedar. Macam lebih suka stay Perlis ke KL? Perlis. KL banyak bangla. Saya takut. Saya overthinking apa tau. Okay, aku pernah cakap kat Rahim, aku nampak bangla ni nak tengok aku kenapa padahal tengok belakang. aku macam, tapi tak adalah. Saya suka je duduk, cuma kalau nak tenang sikit Perlis sebab tak banyak orang kan, 8 orang je kalau KL. Tapi sebenarnya best je duduk KL sebab banyak sangat tempat, shopping mall, panggung wayang. Kalau Perlis tak ada apa. Nothing. Tapi best KL. Best juga Perlis. So kalau saya suka, kalau awak cakap stay kan, kalau stay Perlis lah. Kalau nak macam seronok KL lah. Sebab banyak best. Masalah dunia apa yang Abang Syakir ingin atasi? Saya terasa seperti saya ahli politik di sini. Masalah dunia apa? Ada banyak masalah kat dunia ni aku nak dia terpadam, tetapi yang paling nombor satu aku nak adalah salah faham orang terhadap Islam. That's it. Sebab dari situlah munculnya Islamofobik, manipulate, mengatakan Islam itu, Islam ini dan sebagainya yang direka oleh mereka semua. I just want people to know the real Islam. Tapi melalui platform TikTok sekarang kan, dengan cara diorang berdakwah secara depan-depan with videos, people starting to macam, especially the Christians kalau kita perasan, dah mula memikirkan Islam does give the fact dan sebagainya. That's why kita dapat tengok ramai orang convert to Islam. I hope Malaysia jangan hilang lah image Islam tu kan dekat negara kita ni. Orang luar sibuk cari Islam, kita sibuk tolak Islam. Next question. Oh, tak ada dah. Tak ada dah. Dah habis. Itu je lah. So itu saja. Wow. Banyak ya soalan-soalan korang. Thank you for all the questions. So cukup saja untuk soalan daripada kali ni. Okay, so kalau korang like, korang boleh swipe. Kalau korang like, subscribe and share. Kita jumpa tu next video gang, InsyaAllah. Untuk mereka yang terpilih tu, tahniah. Maksudnya soalan korang itu mampu membantu ya kita membuat konten ni sampai habis. Dan jangan judge aku punya bingkai cermata ni. So itu saja untuk kali ni. Bye-bye. Bye-bye. Kau pun kau.